saya nak sebut pada menteri, saya cukup faham. Saya cukup faham fuel cost pass through. Okey, menteri, saya faham fuel cost pass through mechanism. Okey? Menteri faham tak? Saya kata saya faham fuel cost pass through. Baguslah kalau you faham, baguslah. Ya. Tuan Yang Dipertua, mengenai macam dulu ya. Ini 1MDB. Saya nak sebut dengan jelas. 1MDB tak ada kaitan dengan apa yang kita sebut sebagai bidding process yang untuk melanjutkan first generasi IPP ya. Sebab pihak ST iaitu Suruhanjaya Tenaga dah melaksanakan satu bidding process untuk mendapatkan 4,500 megawatt tenaga capacity menjelang tahun 2015 sehingga tahun 2016 kena commission ya, kena COD. Itu yang kita dah dilaksanakan oleh pihak ST. Dan daripada exercise itu, di mana pertamanya kita minta international bidding, yang di mana ada syarikat-syarikat daripada international players ya, di mana kita menentukan 1,000 megawatt power di Perai, di mana TMB menang dengan tarifnya 34.7 sen ya, tarifnya. Dan dengan konsesi yang akan dimiterai nanti, iaitu 21 tahun panjangnya konsesi ya. Dan ini melalui international bidding. Apa sebab kita nak 1,000 untuk international bidding dulu? Sebab kita nak ada satu benchmark di mana kita ST ini dia tranche nombor 2 atau tranche kedua, di mana kita minta pihak IPP ini, 5 IPP ini mengadakan pembidan supaya kita boleh laksanakan 2,400 megawatt ya. Dan pembidan ini akhirnya ya menunjukkan bahawa the best tariff yang kita boleh perolehi daripada pembidan itu ialah Genting Sanyang dengan Segari ya. Dan kedua-dua itu kita terima. Lain-lain itu dia terlalu tinggi ya, supaya kita tak boleh terima. Why are we doing it? Apa sebabnya kita lakukan itu? Sebab kita nak cari best tariff. Best tariff untuk dilaksanakan bagi masa depan. Ya. Dan pembidan itu adalah proses yang teradil lah. Kita tak ada PPP, IBP negotiation dan sebagainya. It's a bidding process. Dan sebab itulah kita melakukan bidding process itu. Dan apa sebab saya sebut 1MDB tidak mengaitkan dengan proses ini? Sebab 1MDB apabila dia sudah tahu apa keputusan yang diumumkan oleh pihak ST, baru dia pergi beli, barulah dia beli Genting Sanyang. Itu
pasal itu, this is a willing buyer, willing seller situation, dan saya tak boleh kawal. Sebab 1MDB nak beli, ini dia punya pasal lah. Harga berapa dia punya pasal lah. Yang dia tak kaitan dengan pembidan itu. Yang ada satu dakwaan tadi daripada Yang Muhammad dari balik pulau, katakan 1MDB sudah diberitahu apanya harganya sebelum dia beli. Sebelum kita umumkan dia sudah tahu. Maknanya ada sepakat lah. Memang tak ada. So yang kononnya di internet dan sebagainya, yang di Facebook, yang mendakwakan bahawa kerajaan atau 1MDB ini membeli Genting Sanyang dengan harga yang tinggi, itu semua bohong. Itu semua bohong. Kita tak ada kaitan mengenai pembidan ini. Dan saya nak Menteri, saya nak tanya perkara ini. Menteri, sudahlah saya jawab tadi kan. Fakta tadi. Saya nak tanya balik Menteri. Saya sudah jawab. Tak. Tadi Menteri kata Fakta 1MDB membeli. Menteri tak payah layan lah. Fakta 1MDB membeli daripada Genting Sanyang tadi selepas daripada pembidaan itu tidak betul. Mereka membeli sebelum pada harga 6 kali book value ratio, price book ratio. Jadi itu dia perkara yang itulah dikaitkan satu. Itulah Kuala Selangor. Saya sebut tadi awal-awal, saya hanya jawab satu kali. Saya tak mau debat. Menteri, sebab you memang tidak setuju. Ya. Dia tak terima, tak apalah. Menteri, you jawab terus lah. Ya. Menteri, soalan tadi soalan balik pulau. Okey, sekarang tarif. Ya, sekarang tarif. Menteri, soalan balik pulau tadi pasal 1MDB. Sorry, you are. Menteri, saya bukan dapat daripada internet, saya dapat daripada bidder. Satu orang baru masuk, memo sudah datang sekali. Mana boleh macam tu, Menteri? Hakikatnya, unless that bidder comes with Facts. with the facts, with the evidence, Are you willing to take action? sepakat. Are you willing to take action? Sure. Okay. Okey. Yang Muhammad Kuala Selangor. Ini tapi Tarif bukan ini, maklumat internet for record Tarif ini ya. Tarif ini Yang Muhammad, kita nak tahu. Kita tak boleh banding dengan TNB ya, di Prime yang tarifnya 34.7 cents. Dengan apa yang kita setuju atau kita pilih daripada pembidan IPP ini, sebab IPP dengan pembidan IPP dengan di antara tranche 2 ini, pembidan IPP ini, dia hanya ditawar 10 tahun berbanding dengan TMB 21 tahun. So kalaulah kita beri dia konsesi yang panjang, memang dia punya harga murah. Itu sebabnya kita hadkannya ya, pembidan IPP first gen ini hanya maksimum 10 tahun. Sebab kita tahu kalau lebih daripada itu, dia jenteranya tidak akan berfungsi efisien. Ya, tidak akan berfungsi sebab dia hayatnya sudah cukup. Sebab itu Menteri, saya nak tanya sikit lagi. Kalaulah begitu, ya, mereka telah recoup balik for all their investment, dan juga ya dalam perkara itu, kalau kita perhatikan, sepatutnya tenaga has spent on capex, tenaga telah berbelanja atas capital expenditure mereka, dan kalau kita bandingkan, layaklah ya, ia tidak boleh lebih, kerana ia mengulangi apa yang berlaku dalam tarif penentuan PPA dalam generasi pertama dulu. Saya masih ingat Tan Sri Ani Arup sehingga kan terpaksa seketika kecewa meletakkan jawatan kerana IPP diberikan satu advantage ataupun satu privilege. Jadi saya sekadar merakamkan dalam Dewan Yang Mulia ini, perkara ini jangan mengulangi generasi pertama. Terima kasih. Perkara ini itu sejarah.
Ya, janganlah kita politikkan perkara ini. Ya. Baik, Tuan Pengerusi, saya nak alihkan kepada nuklear. Yang Amat Menteri. Nuklear. Yang Amat Menteri, you jawab, tulislah yang lain tu. Ya. Sedikit saja. Saya setuju Nuklear sangat, ni, sebab 100%. saya tak anda kita salah tangkap ya nuklear ni. Sebab kawan saya dari Kapit pun nak sebut nuklear ya. Tuan Pengerusi, Perdana Menteri sudah jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa nuklear ini hanya buat masa sekarang sebagai satu option yang kita simpan. Kita tidak buat keputusan bahawa kita akan membina nuclear station seperti yang didakwa oleh Kelang tadi. 6 biji. Macam mana Bukan dapat? dakwa. Ini dikeluarkan di media. Ya. Ini fabrication. Kita satu pun dah ada. Macam mana ada 6? Apa sebab kita nak letakkan? Menteri cadangan, bukan. Okey. Apa sebabnya kita letak satu bab peruntukan 500,000. Ini Yang Berhormat, kita kenalah beri sedikit penjelasan. Kita kenalah ada sesi penerangan dan sebagainya tentang nuklear. Kalaulah di hari nanti kita perlukan buat keputusan dan rakyat kita ini tak didedah dengan tenaga ini, barangkali kita tak boleh buat apa-apa. Sebab itu maklumat yang tepat sama ada ni bahaya ke tidak bahaya ke, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat dari PJ Selatan kan tadi ya. It is true, we have to prepare ya, penjelasan ini kena ada ya. Dan ini bukan maknanya kita akan buat keputusan untuk buat nuclear station ya. Akhir sekali Yang Berhormat, saya tadi ada dua Kelang, iaitu adakah kerajaan telah melantik Rowe and Burns itu sebagai pakar rujuk, dan juga adakah kerajaan telah membuat cost benefit analysis. ya. Saya setuju sebab kita nak buat pendedahan kepada rakyat. Kita akan pakar untuk memberikan satu program atau modul yang lebih tepat. Sebab itu kita pada akhir tahun tengah tahun ini kita dah ada satu panggilan untuk pakar-pakar ini, consultants, memberikan satu tender lah. Tetapi akhirnya dengan nasihat daripada yang amat berhormat, kita pun tutupkan perkara itu ya, kita gantungkan usaha itu ya. Dan sebab itu kita hanya kalau kita nak buat, kita akan buat sendirian lah, seperti yang berhormat tadi sebut, antara yang berhormat yang sebut, kita akan gunakan expert yang di dalaman ya, dalam negara kita. Akhir sekali ini IGM ini saya nak terangkan lah, apa sebab kita ada peruntukan 5 juta. Sebab IGM ini tahun ini adalah IGM nombor 3, dan kita perhatikan dalam 3 IGM ini jumlah bisnes transaksi atau perdagangan yang kita ada dalam 4 hari IGM itu adalah sangat baik. Di dalam IGM yang pertama, kita dapat transaksi dalam 1.3 bilion ringgit. Dalam tahun yang lalu, iaitu 2011, kita dapat 1.2
uh,